A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah subuh kita secara bulanan daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Adab-adab kepada penjelasan berkaitan dengan adab-adab kepada pembaca Al-Quran bagi mereka yang belajar Al-Quran. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita dah masuk pada bahagian yang keempat, iaitu peraturan mengajar dan belajar Al-Quran. Muka surat 40. Muka surat 40. Masih lagi dalam adab yang pertama yang disebut oleh Imam Nawawi, dan ini adab yang paling penting, iaitu mula-mula kata Imam Nawawi rahimahullah, mestilah yang dilakukan oleh sama ada guru, orang yang mengajar ataupun orang yang belajar, hanya kerana mengharapkan redha Allah. Bukan guru je kena ikhlas, ustaz kena ikhlas, ustaz hak belajar kena ikhlas tak? Tak kira siapa-siapa pun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kecuali supaya kita sembah Allah ni dalam keadaan taat kepadanya semata-mata. Jadi hamba Allah ni, guru pun hamba Allah, nak jadi belajar pun kerana hamba Allah. Itu yang pertama. Dan ni kita tengah dalam perbincangan yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang perlunya kita mengikhlaskan diri kita. Kemudian cara nak ikhlas ni pula kena dipelajari dah pula. Tak lain tak bukan, cara nak ikhlas ialah kita kena kenal Allah. Selagi kita tak kenal Allah, selagi itulah kita tak akan dapat ikhlas. Sebab apa kenal Allah baru ikhlas? Sebab ikhlas ni ialah kita mengosongkan diri kita hanya kepada Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak buat kerana Allah? Jadi kewajipan kepada kita kena pelajari ilmu akidah dengan betul, dengan sempurna, supaya kita betul-betul kenal Allah. Barangkali kita kenal dah Allah ni, tapi tak kenal sungguh-sungguh. Sebagaimana nak kenalnya Nabi akan Allah memang payahlah. Nabi mana kenal betul Allah. Bahkan Nabi bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita nak kenal Allah ni kena kenal melalui Nabi kita. Nabi yang beritahu dekat kita Allah ni gini. Kita kenal Allah dengan sifat Allah, dengan sifat Allah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nama-nama dia itu adalah sifat-sifat Allah. Kita kena kenal Allah. Maka bila kita kenal Allah, maka akan makin kuat, tinggi keikhlasan kita. Jadi kita ni tak sama, tak sama kedudukan nak mengenal Allah. Jadi tak nak mengenal Allah ini kena dipelajari, kena belajar. Kita masuk pada muka surat 40. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'uli fid darain amin. Pendengar yang kedua, diriwayatkan daripada Sahal Al-Tustari rahimahullah, katanya, Sahal Al-Tustari ini salah seorang ulama tasawuf yang terkenal lah dengan kata-kata hikmah dia. Banyak kata-kata hikmah dia, menarik. Apa kata Sahal? Orang-orang yang cerdas melihat penafsiran surah Al-Ikhlas, ternyata mereka tidak mendapat selain ini, iaitu gerak dan diamnya dalam keadaan bersendirian ataupun di hadapan orang lain hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak bercampur sesuatu apapun, baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia. Ini kata Sahal. Hak kata ikhlas ni, ikhlas bagi orang yang bijak. Orang yang bijak ni, kata Sahal, bila dibaca surah Al-Ikhlas,
Surah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila dia baca surah Al-Ikhlas ni, apa yang dia dapat? Kita baca surah Al-Ikhlas sebab apa? Orang nak suruh nawati sah. Buat nawa yang nawa. Kan? Nak suruh jin lari. Nak suruh apa lagi? Pelari. Kita ni nak suruh sihat tubuh badan. Ialah kita, antara kita nak buat mana? Tapi orang yang cerdas, orang yang cerdas, bila dia baca surah Al-Ikhlas, apa dia dapat? Dia tak dapat melainkan apa dia? Gerak dia, diam dia, duduk seorang-seorang ke, depan orang ke, hanya Allah semata-mata. Orang ni orang bijak. Jadi kalau kita bila baca surah Al-Ikhlas boleh sampai tahap tu, bijak lah kita. Alhamdulillah. Nak macam tu lah. Bila baca surah Al-Ikhlas, yang kita faham apa dia? Surah ni mengajar kita betul-betul buat sesuatu hanya kerana Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Jadi kita dah bincang dulu beza ahad dengan wahid. Kita bicarakan dulu kan, kita sebut dulu. Dalam bahasa Arab, wahid, ithnan, thalatha, 1, 2, 3. Tapi bila sebut esa, ahad, apa maksud bukit tunggal? Apa maksud bukit tunggal? Apa maksud anak tunggal? Contoh kita pergi rumah sayang kita raya. Wah, ni anak hamba hak tunggal ni. Dah mana hak nombor 2? Kita tanya dah anak nombor 2. Dah tanya dah, sebab apa? Anak tunggal. Beza dengan ni anak hamba hak pertama. Dah hak nombor 2 mana? Nombor 2 hak ni. Itu maksud pertama kedua. Tapi bila sebut tunggal, kalau saya kita kata ni anak hamba hak tunggal ni lah. Hak ni lah hamba hak tunggal. Dah mana hak lagi? Tanya tak gitu. Kalau tanya orang tak bijak lah. Orang tanya orang tak bijak lah. Ini maksud ahad, esa. Bahasa Melayu kita sebut esa. Dia tak kata satu, dia kata esa, tunggal. Jadi bila dia baca surah Al-Ikhlas, hak dia faham apa dia? Hak dia faham ialah sama ada kita bergerak ke, kita diam ke, kita duduk seorang-seorang ke, kita duduk di hadapan orang ramai ke, tetap kita akan kata bahawa kita ni hanyalah hamba Allah semata-mata. Ni payah nak buat ni. Payah. Kadang-kadang kita nak mari buat tu sebab apa? Saing aja. Tapi tak apalah. Imam Ghazali ajar kita nak mari ikhlas ni mula-mula dia kena buat-buat tu. Kita kena cari sebab. Lama-lama dia akan jadi biasa bagi kita. Guna mu ni mari sembahyang hari ni, subuh tak ajar mari ni. Ada saing ikut kata. Tak apalah. Mula-mula. Lama-lama dia akan mari ikhlas. Dia akan jadi ikhlas. Ikhlas ni mudahnya macam mana? Kita jadi biasa. Ikhlas ni kita bincang dulu. Antara ulama sebut ikhlas ni sampai satu tahap orang puji pun tak apa-apa, orang tak puji pun tak apa-apa. Tak berasa apa-apa. Tak berasa istimewa. Kan? Itu ikhlas lah. Tapi kalau kita buat satu kebaikan, orang tak puji, kita rasa tak selesa, orang tak puji langsung, itu tak ikhlas lagi. Kita tak mari lagi sepenuh-penuh ikhlas. Sebahagian letak lagi ikhlas. Tak semesti macam tu. Kan? Jadi Sahal kata, orang yang bijak ni, bila dia baca surah Al-Ikhlas, yang dia akan dapat apa dia? Diam, gerak, ada orang tak ada orang, hanya semata-mata kerana Allah. Tidak bercampur sesuatu apa pun. Ni payah ni. Baik nafsu. Baik nafsu. Kita ada nafsu tak? Kita ada nafsu. Malaikat, dia ada akal, tak ada nafsu. Kita ada akal, ada nafsu. Dah patut nak buat guna. Tu nafsu kan? Nafsu ni keinginan. Semua ada orang ada keinginan. Tanya orang, buat apa mari belajar? Buat apa masuk universiti? Keinginan nak cerdik. Keinginan buat tu. Tapi macam mana kita nak buat supaya keinginan kita ini, keinginan kita tu menjurus pada keikhlasan? Nafsu ni nak lari. Nafsu ni dua jenis lah. Sama ada nafsu nak atau nafsu tak mahu. Maka Islam ni, dia Allah ni Maha Rahmat Rahim. Dia tahu dah bukan semua orang mampu nak kawal nafsu dia ni, nafsu semata-mata kerana Allah. Tak mampu kita. Maka ada ulama menyebut termasuk dalam perkara ikhlas juga ialah
bila kita buat sesuatu itu kerana takut sesuatu. Takut pada apa? Takut pada neraka Allah. Tu pun ikhlas. Walaupun orang kata ikhlas dia kerana Allah lah, sepatutnya semata-mata. Bukan kerana syurga, bukan kerana tak, takut sesuatu, kita buat sesuatu tu, satu yang salah tu kerana takut neraka, ataupun kita takut kita tak buat sesuatu yang Allah perintah, takut masuk neraka, itu pun dikira ikhlas. Tapi ikhlas martabat yang agak rendah, dia panggil ikhlas martabat hamba. Hamba abdi ke mana? Kalau hamba abdi kan, 3 Abdul, cerita 3 Abdul kan. Dia panggil ya. Khadam berlari buat apa? Kalau tak mari segera, tuan ni marah. Takut. Hamba ni ikut nak buat apa pun, nak suruh basuh najis ke, nak suruh apa, suruh garu belakang dia garu. Kan? Dia garu. Suruh urut dia picit. Kan? Sebab apa? Hamba. Kalau tak buat, jangan kata tak boleh upah. Hamba ni upah pun tak boleh. Takut tuan dia tak beri makan dia. Takut tuan dia seksa dia. Takut dia. Dia buat. Ni orang panggil hamba. Maka orang yang dia buat sesuatu yang Tuhan suruh sebab takut masuk neraka, dia tinggal yang Tuhan larang sebab takut masuk neraka, orang ni orang ikhlas. Tapi ikhlas tahap umpama seorang hamba dia. Dia paling rendah. Jadi kita ni ada nafsu. Nafsu kita apa? Termasuk buat nafsu ni takut benda hak sakit, tak mahu hak kita tak suka. Jadi kita arahkan ke arah situ. Lepas tu kita akan jumpa banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi cerita bab azab neraka, supaya kita takut. Kalau kita tengok di Mekah, di Mekah banyakkan ayat Quran cerita bab apa? Syurga neraka. Tak cerita lagi bab syariat. Sebab apa? Nak suruh bagi lahir rasa gerung, lahir rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut akibat. Jadi kita ada nafsu. Orang kata, buat apa bawa kereta slow-slow ni? Takut accident. Takut tu, ada perasaan takut. Maka kita pun buat slow. Ada perasaan takut. Cuma kita ni nak suruh main ikhlas ni ke mana? Ada orang takut kan takut accident. Kita tak takut. Bukti dia apa? Kalau atas highway dia pecut 160. Sampai Perasingnya slow lalu. Buat apa? Ada speed track. Situ ramai orang kena. Dia slow lalu. Lepas pada Perasing pecut balik. Sebab apa? Takut kena sama. Takut kok. Sebab sifat takut ni bagus sebenarnya. Tapi kita nak takut mana? Takut kerana Allah. Takut azab Allah. Takut neraka Allah. Maka kita buat sesuatu tu kerana takut tu. Bab neraka ni dia bab nafsu kok. Tapi sebab apa kita kata boleh? Sebab dia yakin tetap beriman tentang hari akhirat. Sebab apa? Sebab neraka ni Allah yang boleh beri. Allah yang berhak untuk menghumbankan seseorang dalam api neraka. Jadi tetap buat kerana takut neraka, tetap ikhlas kata ulama. Sebab apa kait dengan nafsu? Kita ni ada nafsu. Yang kedua, buat sesuatu kerana nak syurga Allah. Ataupun bahasa lain dia panggil nak pahala. Buat apa mari sembahyang berjemaah di masjid surau ni? Sebab pahala dia 27 kali ganda berbanding sembahyang seorang-seorang di rumah. Dah mana lebih pula sembahyang berjemaah di rumah dengan sembahyang jemaah di masjid surau? Tetap lebih sembahyang jemaah di masjid surau. Sehingga ulama kata di bawah satu kampung, di sebuah satu tempat, kalau tak ada orang buat berjemaah, maknanya berdosa belaka. Ada orang tanya, kalau sembahyang jemaah di rumah ustaz, kira terangkat tak? Tak terangkat. Ini ulama sebut kita. Yang dikatakan dalam sebuah perkampungan qaryah mukim mesti ada dibuat jemaah. Yang dalam keadaan tak uzur lah. Ni mesti uzur ni tak ada naik kereta kot, hujan ribut ni. Dalam keadaan biasa, tiba-tiba tak ada jemaah yang dibuat. Berdosa sebuah kampung sebab dia panggil sembahyang jemaah ni bukan sunat . Sembahyang jemaah bukan sunat. Sembahyang jemaah ni apa dia? Fardu kifayah. Maka orang tanya, terangkat tak fardu kifayah ni kalau Tok Imam sembahyang jemaah di masjid, dia di rumah, tak main di masjid. Orang lain pun tak sembahyang belakang di masjid, pakat sembahyang jemaah di rumah. Terangkat tak? Tak terangkat. Ni sebut kelebihan. Nak sebut kelebihan sembahyang berjemaah di masjid ataupun di surau bagi sebuah qaryah. Sebab dia tuntutan kata ulama. Sampai tahap tu sekali. Walaupun sembahyang jemaah dari rumah. Tak sama.
Jadi buat apa mari mayar ni? Sebab nak dapat kelebihan pahala tadi. Nak dapat syurga tadi. Maka kata ulama, kita buat sesuatu. Dan kita ni orang beriman ni, buat hak Tuhan suruh dapat pahala, tinggal hak Tuhan larang pun dapat pahala. Jangan kita ingat tinggal Tuhan larang tak dapat apa-apa. Sebab tu orang beriman ni dia sentiasa dapat pahala. Bila dia tak buat maksiat. Kita tinggalkan larangan Allah pun dapat pahala. Berlipat-lipat kali ganda. Maka kita buat tu kerana nak pahala. Kita buat tu sebab apa? Nak syurga Firdaus. Barang siapa yang bersedekah untuk membina masjid, walau sebesar sarang burung, walau bifahsin, kata Nabi, Allah berebut dia nak pergi sedekah, nak buat wakaf, nak bina surau masjid. Sebab apa? Sebab banallahu lahu baitan fil jannah. Kerana Allah akan bina bagi dia rumah, istana, mahligai di syurga lagi. Dia pun berebut. Ikhlas tak? Ikhlas tak? Sebab apa? Mudah-mudahan aku nanti di syurga ada mahligai. Dia sebut gitu. Dia buat kerana nak syurga Allah. Barang siapa yang buat began-began, barang siapa yang berpuasa akan masuk daripada pintu Rayyan. Dia pun puasa. Sebab apa? Nak masuk syurga ikut pintu Rayyan. Maka itu ikhlas. Sebab apa? Sebab ikhlas syurga pahala ni Allah yang dia beri. Allah yang beri. Sebab kita ada nafsu. Maka kita ada keinginan. Maka kita kena ajar, didik diri kita, mengarahkan nafsu kita ni biar nafsu hala ke kebaikan. Apa ustaz, ada ke nafsu hala kebaikan? Ya, ada. Nafsu hak jahat saja. Nafsu ammarah bisu. Nafsu ni ada banyak. Hak jahat saja, iaitu nafsu yang menyuruh buat jahat. Hak tu kita tak mahu. Ulama bincang bab nafsu ni ada banyak martabat-martabat dia. Hak kita sekadar orang awam cukup kita tahu. Nafsu ni paling kurang ada 4. Ni hak kita orang awam cukup sekadar hak tu tahu. Nafsu mutmainnah tu paling tinggi. Kan? Nafsu mulhamah, nafsu yang mana diri kita ni dalam bisikan hati kita ni ada semua nak buat tak baik, nak buat baik. Ada semua. Melintas hati ni. Ada semua. Hak baik pun ada, hak tak baik pun ada. Buah malas pun ada, buah rajin pun ada. Mari ikut buah malas sekarang masih hujung-hujung ni. Ai kan. Baru nak tubik mai subuh, ai nampak macam dengan nak hujan. Dah hujan lagi. Buah malas nampak kuat hari tu. Kebetulan pula anak cucu balik. Buah malas ada kadang-kadang. Mari bisik. Tu biasa bagi kita. Dia ada satu lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni apa dia? Pun baik. Nafsu yang mencela diri kita bila kita buat benda yang salah. Bila kita buat salah, kita akan cela diri kita. Kita akan rasa bersalah dia panggil. Bagus nafsu ni. Tu bagus kau ustaz dia buat jahat kan? Tak, dia bagus sebab apa? Nafsu lawamah ini akan membawa kepada rasa nak bertaubat. Oh silap hamba ni. Contoh. Dia mari teringat, maka dia akan bertaubat. Itu nafsu yang baik. Hak takutnya tak rasa bersalah. Nafsu lawamah ni tak ada. Dia buat salah, dia buat benda jahat, tak rasa apa-apa. Dia buat benda yang maksiat, dia suka. Itu bahaya tu. Orang beriman ni kalau dia salah buat maksiat, dia akan rasa benci diri dia, dia akan rasa bersalah. Ni lawamah dia panggil. Itu nafsu yang baik. Ada molek hak kepak. Ni untuk orang awam kita cukup sekadar kita tahu tu. Apa dia? Nafsu ammarah bisu. Nafsu yang hanya mendorong buat jahat. Ni kita takut. Hak duk mari bisik semua hak jahat semua. Hak tak molek, tak molek, tak molek, tak molek. Hak ni kita takut. Dia kita akan binasa. Cukup kita orang awam tu. Jadi macam mana kita nak mengarahkan nafsu kita kebaikan ni? Kita kena banyak baca tentang bab syurga neraka. Supaya apa? Supaya rasa buat satu gemar kerana apa? Kerana nak syurga. Nafsu kan? Kita jumpa ada sahabat Nabi semayang tak henti-henti. Sebab apa? Keinginan dia nak syurga. Ada sahabat mari jauh-jauh jumpa Nabi ya. Sebab apa? Keinginan dia nak bersama dengan Nabi di syurga nanti. Keinginan tu nafsu lah. Kita ni ada, malaikat dia tak ada nafsu. Kita ni ada nafsu. Maka kita kena arahkan nafsu kita ke arah kebaikan. Kena didik lah. Nak didik ni kena tahulah apa itu syurga, apa itu neraka, apa yang ada dalam syurga, apa yang ada dalam neraka, guana kelazatan syurga, nikmat syurga, macam mana dikatakan azab neraka. Kena tahulah. Nak tahu ni nak tengok mana? Siapa boleh beritahu kat kita benda ni? Quran beritahu. Dalam Quran sangat banyak ayat tentang ni. Dalam Quran sangat banyak cerita tentang hal neraka. Cerita dahsyatnya neraka, cerita azabnya neraka,
cerita peritnya neraka. Kena baca. Kena dipelajari. Maka dia akan melahirkan rasa nafsu tadi, gemar pada benda tadi. Maka itu pun kata ulama tak ikhlas. Sebab apa? Sebab yang boleh beri syurga ni, yang menentukan kita ni syurga atau tidak ni siapa? Allah Ta'ala. Maka tetap kita buat kerana Allah. Jadi kita ni awam-awam ni, kata ulama, kalau buat sesuatu kebaikan ataupun meninggalkan keburukan tu sebab nak syurga Allah, ini ibarat orang pedagang, saudagar, businessman. Orang bisnes ni gimana? Orang bisnes ni dia berniaga bincang buat rugi ke untung? Dia bincang untung Buat ni untung gini, buat gini untung gini, buat gini untung gini. Maka orang yang bila dia buat, kalau aku buat gini, semayang gini, dapat pahala macam ni. Tapi kalau aku semayang gini, dapat pahala gini, dia akan pilih yang lebih baik. Kalau aku sedekah gini, pahala macam ni. Tapi kalau aku sedekah gini, pahala lebih. Orang berniaga dia akan cari tempat mana yang lebih untung. Bukan seorang peniaga, kalau dia berniaga, tak apa, berniaga kat sini cukup-cukup dah. Tu bukan peniaga tu. Tu orang cari makan ni. Cukup makan. Peniaga tak gitu. Kat mana dia ada peluang, dia akan cari. Dia orang peniaga. Maka iman saudagar, kata ulama, iaitu iman seseorang yang dia ni sangat ingin syurga Allah. Dan kita tengok benda ni di kalangan sahabat banyak begitu. Sangat ingin syurga Allah. Begitu ingin syurga Allah. Maka sebab tu ini pun kata ulama ikhlas. Jadi kita kena mengarahkan nafsu kita ke arah situ. Tapi kalau kita ni tak rajin belajar, tak rajin dengar bab hadis, ayat Quran tentang kelebihan, sesuatu kelebihan ibadat. Contoh kita baca dulu bab mukadimah bab ni kan. Cerita bab kelebihan Al-Quran. Kelebihan baca Quran. Nabi sebut kelebihan apa dia? Nabi kata setiap huruf kamu baca Quran, satu huruf 10 ganjaran pahala. Rasa gemar dah nak baca Quran? Rasa nak gemar. Kita pun bilang 1, 10. Kalau kita baca sampai 100, kita akan dapat 1000 pahala. Lagi banyak kita baca, lagi banyak pahala kita akan dapat. Sebab tu dia akan melahirkan rasa gemar nak baca Quran. Dia kena baca tu. Kalau kita tak baca hadis-hadis yang macam ni, baca juga Quran. Tapi mari time malah. Tak boleh ustaz, kita baca kena ikhlas. Hak tu martabat orang tinggi. Hak ikhlas semata-mata kerana Allah ni. Hak ni para nabi. Dia naknya Allah aja. Bagi dia Allah aja. Ni nabi. Kerana kalau tak ada syurga pun nak Allah aja. Ni nabi. Itu ibarat dia. Kita dah. Kita kena baca banyak. Sebab tu banyak kita jumpa hadis cerita bahas dosa pahala, bab syurga neraka. Jadi kena baca benda gitu. Dia ada satu kitab hadis ulama tulis nama dia At-Targhib wat-Tarhib. Ulama Al-Mundhiri dia himpun hadis tentang At-Targhib. Segala hadis yang sebut tentang targhib, menggemarkan hati untuk kita buat amalan. Bab hadis bab apa dia? Bab puasa. Cerita bab targhib tentang puasa. Kalau kita puasa dapat gini. Semua dihimpun hadis-hadis ni. Tentang semayang, tentang amal ma'ruf nahi munkar, tentang taat, tak kira banyak kitab. Dia panggil At-Targhib wat-Tarhib, ada 4 jilid. Himpun cerita bab nak amalan, kalau kita supaya menggemarkan amalan berdasarkan hadis Nabi. Kamu buat gini, pahala dia gini. Kamu buat gini, ganjaran dia gini. Syurga dia gini. Ini kamu akan dapat. Targhib. Kemudian wat-Tarhib, dia himpun pula hadis tentang tarhib, menggerunkan. Kena baca ni. Dah ni sesuai untuk orang macam kita yang mula-mula ni. Kena tahu. Macam budak-budak budak-budak kecil lah. Kita ajar didik dia. Kita akan banyak pada dia tarhib dengan tarhib. Kita akan banyak pujuk dia. Kalau dia buat gini, periksa abang dapat nombor 1, basikal. Ni tarhib apa ni? Tarhib. Kaedah tarhib dalam Islam ada. Kita beri ganjaran. Kalau periksa hak ni dapat gini, Kuala Lumpur dia naik kapal terbang. Dia belajar sungguh. Ni tarhib ni. Dan kena ajar juga kaedah tarhib. Kena rasa menggerunkan. Warning. Kalau buat gini, ni akibat dia. Kena beri. Ni kaedah. Al-Mundhiri dia sebut 4 jilid. Dia himpun hadis-hadis Nabi tentang targhib dengan tarhib. Ini untuk siapa ni? Untuk orang pemula, orang mukadimah, orang yang awal-awal macam kita. Untuk orang yang waliullah. Nama pun waliullah. Waliullah ni apa dia?
Dia bergantung betul-betul hanya pada Allah ya. Dia tak buat lain. Oh, ni para waliullah, anbiya, para nabi, para sahabat, para waliullah. Kita bukan tahap tu. Kan? Tapi nak pergi situ kena dia ada step by step. Permulaan. Jadi kata Sahal At-Tustari, dia kata semata-mata tidak bercampur suatu pun baik nafsu dia. Ni memang paling tinggilah kelas dia. Tapi kalau kita boleh mengarahkan nafsu kita kerana sebab nak syurga, kerana takut neraka, itu pun tetap ikhlas. Alhamdulillah. Ni untuk kita. Keinginan ataupun kesenangan dunia, tak ada sedikit pun kerana keinginan dunia, kerana kesenangan dunia. Kita salah tak kita buat nak juga untuk kesenangan dunia sikit? Tak salah. Boleh. Dalam Quran pun sebut macam tu. Dalam Quran Allah tak tinggal kita ada juga keinginan dunia kita. Cuma jangan keinginan dunia kita tadi jangan jadi hamba nafsu. Tu je. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat ada orang dia menjadikan hawa nafsu dia sebagai tuhan dia? Jangan jadi itu. Jangan bertuhankan dunia, tak boleh. Tapi nak kesenangan dunia, sedikit dunia boleh tak? Boleh bagi kita. Dalam Quran sebut macam tu. Orang beriman ni Allah sebut dalam surah As-Saff antaranya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah kata wahai orang beriman, nak kamu aku beritahu, Allah kata satu perniagaan, kalau kamu berniaga dengan perniagaan ni akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ayat dia panjang. Pada pedih Allah sebut hasil dia kamu apa? Kamu akan dapat apa namanya, yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu buat ni, pertama Allah akan ampun semua dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum wa adkhilkum jannatin, dan Allah Taala akan masukkan kamu dalam syurga dia. Ini perniagaan dia. Keuntungan yang kamu dapat yang pertama, diampun semua dosa. Yang kedua, wa adkhilkum jannah, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam syurga tu Allah sebut ni mana-mana, syurga yang mengalir dari sungai sebagainya. Selepas hujung ayat tu Allah sebut orang yang berniaga dengan Allah nak dapat redha Allah ni, Allah beri satu lagi perkara. Wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi hak Allah akan beri selain pengampunan, selain daripada syurga. Apa dia? Wa ukhra. Ada lagi hak lain. Tuhibbunaha. Hak yang kamu suka. Hak kamu nak. Barang dunia ni tak salah. Kita nak anak berjaya, tak salah. Kita nak juga ada rumah yang sesuai, tak salah. Kita nak juga kenderaan yang sesuai, tak salah. Allah sebut wa ukhra tuhibbunaha. Dan ayat ni merujuk pada apa? Kisah bagaimana peperangan orang Islam. Perang memang kena fisabilillah kerana Allah, tapi nak tak kemenangan? Suka tak dapat menang? Suka. Salah tak? Tak salah. Sebab apa? Wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi haba yang Allah akan beri kalau kamu berjuang kerana Allah. Wa ukhra tuhibbunaha, iaitu yang lainnya ada perkara yang kamu gemar, yang kamu suka. Sebab dalam Islam dia ada bab hukum ghanimah. Hukum ghanimah bagi mereka yang berperang di jalan Allah. Hukum ghanimah ni orang yang segala, kalau dia boleh bunuh musuh dalam pertempuran, segala barang yang ada pada badan musuh tu milik dia. Ni salah satu antara ghanimah dia. Kemudian rampasan perang yang bila dihimpun pula, yang dihimpun ketika itu orang yang pergi berjalan kaki akan dapat satu bahagian. Orang yang pergi jalan kaki bawa kuda dia pula, dia bawa kuda dia. Maknanya dia berjihad bukan takat dengan diri dia, dengan harta dia. Orang dulu kuda ni antara benda binatang yang paling berharga, alat untuk bergerak. Orang yang pergi naik kuda, kuda dia akan dapat dua bahagian, dia dapat satu bahagian. Maka pergi perang kerana ghanimah tadi, boleh dalam Islam? Boleh, tak ada masalah. Itu sebagai tasji', sebagai untuk memberi rangsangan. Dalam Islam ada. Sebab tu dalam Quran sebut wa ukhra tuhibbun. Hak salahnya apa? Hak salah semata-mata kerana nak tu. Itu salah. Nanti kita akan jumpa ayat-ayat yang banyak Allah akan sebut. Ada orang buat kerana akhirat, ada orang buat kerana dunia. Orang buat kerana akhirat, dia akan dapat dunia dengan akhirat. Tapi orang yang buat kerana dunia, dia dapat dunia je lah. Macam peristiwa hijrah Nabi kan. Hijrah Nabi,
Ada hadis yang masyhur, hadis innamal a'malu binniyat tu. Kan? Hanya setiap amalan itu dengan niat. Lepas tu Nabi sebut hadis tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bahawa siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Bahawa siapa yang berhijrah kerana nak dapat dunia semata-mata. Awi mura'atin yang kihuha, atau kerana wanita yang dia nak kahwin ni, dia tak buat kerana Allah, dia kerana tu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia akan dapat tu. Kita tak dapat dunia saja. Dia dapat dunia saja. Jadi nak dunia juga sedikit keinginan dunia salah tak? Tak salah kata ulama. Dengan syarat hak kita, hak besarnya, hak utama kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Hak yang tustari ni sebab apa? Hak ni hak orang yang betul-betul pure waliullah. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Jadi dalam Quran sebut wa ukhra tuhibbuna, ada lagi yang lain yang kamu suka, kamu akan dapat. Apa dia? Nasrun minallah. Pertolongan Allah. Seronok tak kita? Tengah-tengah berjuang, tiba-tiba kita rasa macam tak nak lagi, tiba-tiba dapat pertolongan Allah. Suka kan? Tengah susah kan? Tengah susah dapat pertolongan Allah. Dalam peperangan Badar, sahabat Nabi gerung ni 1000 orang. Sahabat Nabi 313 orang. 1000 orang, kuda 300 ekor. Siap lengkap senjata. Ni 313 orang. Setengah riwayat kata ada 3 ekor kuda je. Pedang tak lengkap, bukan semua orang ada pedang. Tiba-tiba dalam pertempuran ni tak ada angkat pedang apa, mati dah. Suka tak? Suka tak? Ni bagi pertolongan Allah. Itu memang kita kena. Dalam pertempuran tadi, sahabat Nabi dia nak syahid, tapi syahid ni bukan bermakna serah diri suruh bunuh. Bukan. Itu bukan syahid. Tetap dia akan bertempur. Maka bila datang pertolongan Allah ni, suka tak? Suka. Nasrun minallah. Benda tu berlaku ke akhirat ke dunia? Dunia. Masih dunia ni. Wa fathun qarib. Dan satu lagi yang kamu nak apa dia? Allah kata fathun qarib, pembukaan yang hampir. Yang ni kemenangan. Menang ni suka tak? Suka. Dunia tak? Dunia. Allah beri juga. Allah beri. Allah beri. Jadi, tapi orang yang sahal kata yang utama sampai satu tahap keinginan atau kesenangan dunia pun tak ada bagi dia. Nak Allah je. Oh, ni hebat orang ni. Orang ni hebat. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi di kalangan Ansar. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, apa berlaku? Dalam kota Mekah, bila buka kota Mekah, Nabi pergi dengan 10,000 sahabat Nabi. 10,000 sahabat Nabi. Buka kota Mekah. Maknanya orang Islam menguasai Mekah. Ketika itu Nabi beri ghanimah, harta rampasan perang pada orang Mekah. Pada orang Mekah. Lalu bercakap di kalangan sahabat Ansar, sudah dah. Dah kita hak susah payah. Mari ikutlah hati. Mari jalan muhajirin Nabi, mari duduk Madinah kita bernegara. Tiba-tiba bila buka kota Mekah, sebab sebelum ni tabiat bila peperangan, menang peperangan, agihan harta ghanimah ni kaedah dia. Kaedah dia. Semua orang yang pergi berjuang berhak dapat. Tiba-tiba dalam Fathu Makkah ni, Nabi buat strategi, harta rampasan perang ataupun Mekah ni diagihkan di kalangan orang Mekah. Nabi buat tu ada sebab. Ada sebab. Lalu mari saya nak golongan Ansar ni kata, sudah kita ni mari jauh-jauh dah letih. Kan? Sebab asal mari tu nak perang. Maknanya buat persiapan perang. 10,000 kata. Cakap. Lalu Nabi panggil sahabat Ansar dia. Nabi kata, kamu nak yang mana? Sebab kamu nak hak ni ke ataupun kamu nak Nabi kamu balik bersama dengan kamu? Nabi ni orang Mekah kan. Kita tak kerja orang Belia, pergi ngaji cikgu-cikgu, pergi ngajar rata-rata lalas, nak balik mana? Balik kampung kau. Apa beli dah nak pencen lagi, beli dah tanah ni buat rumah dah. Akhir nak balik kampung. Kampung Nabi ni Mekah. Nabi masa hijrah ni nak tinggal Mekah ni, nangis. Nabi tinggal Mekah.
Jadi Nabi beritahu, aku akan balik. Kamu nak ni ke? Habuah nak ni ke? Ataupun kamu nak Nabi kamu balik bersama dengan kamu? Allah di sini sahabat membuktikan bahawa Allah dan Rasul dia lebih utama. Dia kata apa? Kami nak Rasul. Hebat. Sahabat Nabi membuktikan bahawa dunia bagi mereka tak ada apa-apa. Mereka nak Nabi. Ni yang dikatakan yang disebut oleh Sahal. Tak ada keinginan langsung. Nak Allah dan Rasul. Kita tak tahu lah payah nak buat gitu sikit kita ni. Tapi maknanya kita kena mengarahkan nafsu kita supaya nak tadi kebaikan ni. Itu benda-benda dia. Diriwayatkan daripada As-Sariyyu rahimahullah katanya. Kami lagi jangan lakukan sesuatu kerana mengharap pujian orang banyak. Ini pesan ni. Jadi kita ni kadang-kadang nak buat sesuatu tu, zaman ni zaman Facebook, zaman media sosial, kita post TikTok kita, tak ada orang like pun, tak ada orang tengok pun. Kita post tu letak dalam hati kita. Tak kira siapa-siapa ni. Memang ada belaka benda gitu. Kadang-kadang kita nak kita post tu, orang tengok, orang like banyak. Ulama pesan, As-Sariyyu pesan, jangan buat sesuatu kerana mengharapkan pujian orang banyak. Jangan. Masa start buat tu. Tapi bila kita buat kebaikan, orang puji tak apa. Tapi nak buat tu jangan harap tu. Jangan. Tapi kalau buat kerana strategi kebaikan tu lain. Kita nak buat program ni, maulud ke program ni, nak kena suruh orang tahu. Itu tujuan kita buat untuk kebaikan, supaya orang dapat kebaikan. Tu tak apa. Kita buat ni tak payah royak. Kalau Allah nak hantar orang mah. Tak boleh gitu. Dia strategi dakwah lain. Dakwah kaedah dia apa? Nabi kata, balighu anni, kamu kena sampai. Yang penting jangan kita sampai tiba-tiba orang tak respon, kita nak marah. Tak boleh tu. Tetap kena sampaikan. Kita mengharapkan sampai supaya dapat maklumat pada orang, kita tu kena buat begitu. Buat Islam jauh gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, seru. Itu tu orang kan. Jangan kita buat sesuatu kerana mengharapkan pujian orang banyak. Jangan tinggalkan sesuatu kerana mereka. Ini pun kita dah bincang dulu. Yang disebut oleh siapa dia? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sebut, tarakul amal li ajli nas riya'. Kita meninggalkan satu amalan kerana manusia itu riya'. Kita nak buat baik, nak semayang, tiba-tiba tengok ada orang, kawan kata aku ni, kita tak buat. Maka itu riya' dia main. Wal amal li ajli nas syirk. Kita buat kerana manusia, orang nampak kita buat. Itu syirik. Ni kita bincang dulu, Fudail bin Iyad sebut. Jadi kata Sariyyu kata, jangan tinggalkan sesuatu kerana mereka. Jangan juga kamu tinggalkan sesuatu amalan kerana orang ni. Jangan menutup sesuatu kerana mereka. Jangan kamu tutup sesuatu kerana orang. Tutup apa ni? Tutup keaiban. Dah kata suruh buka keaiban kita, Ustaz? Bukan. Tutup keaiban kita kerana Allah. Banyak orang malu lah orang tengok. Malukan orang. Allah tak malu. Bukti dia macam mana? Bila duduk seorang-seorang, dia buat. Kita kerana Allah. Sebab apa? Pernah satu kisah saya tak ingat. Salah saya Imam Ghazali, anak murid tanya, nak buat maksiat boleh tak? Tiba-tiba dia jawab boleh. Kenapa maksiat boleh? Dah guna. Cari tempat mana Allah tak nampak, buat. Pergi cari tempat kat mana Allah tak nampak. Asal dia ajar, dia beri binatang suruh sembelih. Pergi sembelih tempat hak orang tak nampak, hak yang tak ada siapa pun tahu. Jadi anak murid lain pakat bawa lah ke, sembelih lah ke. Hak seorang ni tak sembelih. Dah tanya apa dah sembelih, tak jumpa, tak ada tempat yang, tak ada yang sesuatu yang sesiapa pun yang tahu. Dah ada kan? Dah. Pergi mana-mana pun Allah ada lah ke? Allah nampak lah ke? Ni orang beriman. Orang beriman. Akhir tak sembelih. Ni orang beriman. Jadi jangan menutup sesuatu kerana mereka, tapi tutuplah sesuatu keaiban kita tu kerana Allah. Malu ke Allah. Ni payah ni tau, nak latih ni. Malu ni Allah. Tapi cara mudah nak buat mana? Tiba-tiba kita ni tak lari terlepas berasa nak buat benda tak molek ni. Ni petua ulama sebut. Petua ni mudah. Petua dia takut-takut tengah buat benda tak molek mati. Lepas tu besar
dalam bab ulama bincang, kafa bil mauti ay yakuna dhikra. Cukuplah mati itu menjadi pengingat bagi kamu. Kalau kita berasa nak buat benda buruk, kita boleh lari daripada orang. Boleh lari daripada orang. Tapi nak lari daripada muraqabah Allah, mungkin tak sampai tahap tu kita. Cuba kita kata apa? Takut-takut kan tengah-tengah bab-bab tawalan ni mati. Bab mati tu baghtata, mari tiba-tiba. Tak tahu, tak tunggu umur, tak tunggu sakit, tak tunggu kaya, tak tunggu miskin. Mati ni, mati belaka. Maka ulama ajar, cara kita nak elok pada benda maksiat ni ialah ingat takut mati. Jangan kita ingat takut bila mati kat gini-gini. Takut tengah maksiat mati. Wal-iyadu billah. Petua dia, petua dia. Jangan membuka sesuatu kerana mereka. Begitu juga jangan kamu membuka sesuatu, makna cerita tentang kelebihan kamu, kebaikan kamu kerana manusia, kerana pujian manusia. Jangan. Buat kerana apa? Nak kerana Allah. Dah, kita kalau nak ajak orang buat baik, Ustaz memang nak kena beritahu ke orang. Betul. Ajak buat baik itu kerana Allah. Dia kena macam tu. Buat apa kita baca Quran sedap-sedap ni? Supaya orang rasa seronok dengan baca Quran. Bukan suruh orang puji kita. Itu kaedah dia. Tidak nanti habis qari lega tak boleh baca Quran sedap-sedap. Qari orang puji. Dah, kita baca Quran. Sebab Nabi kata apa? Man la yataghanna bil Quran falaysa minna. Nabi kata. Orang yang tak berelokkan bacaan Quran bukan di kalangan kami. Dan sahabat Nabi sangat faham dah ni. Kan pada satu hari Nabi lalu dekat rumah Abu Musa Sy'ari. Nabi dengar Musa baca Quran, Nabi berhenti. Lepas tu Abu Musa tengok sedar Nabi ada. Ya Rasulullah, kamu ke? Kalau Abu Musa kata, kalau tadi aku tahu kamu mendengar, aku akan baca lebih baik lagi dia. Ni sahabat Nabi dia faham dah tu. Supaya apa? Untuk menggemarkan orang kepada syariat Allah, pada perintah Allah. Tidak boleh kan? Hal tak bolehnya kita buat elok tadi sebab apa? Nak suruh orang puji kita. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi ni satu kata-kata hikmah yang sangat baik itu kita ambil oleh Sahal dan juga Sariyu, nak mengajar kita tentang macam mana nak lahir rasa ikhlas. Dan ini merupakan adab ataupun rukun pertama nak belajar dan belajar Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dia kena buat. Tidak nanti selama ni kita dah buat rugi lah. Kita ada baki umur lagi, biarlah kita buat tu, kita latih diri kita macam mana supaya lahir rasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin.